Buletin Didik 13 Ogos bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum. Muhammad Aizat Izzuddin Azmi, pelajar berkeperluan khas Kolej Vocational Keningau menerima pengiktirafan anugerah cemerlang di Festival Seni Lugoj Melos Fest anjuran Live Muse Art Society of Arts. Lukisan bertajuk Bele-Bele itu dipertandingkan dalam kategori seni visual di festival di Romania. Lukisan yang dihasilkan oleh Aizat Izzuddin itu memaparkan bele-bele atau orang-orang sawah padi dalam bahasa Bajau. Aizat mendapat inspirasi selepas dipilih menyampaikan cerita etnik kaum Bajau di Festival Sastra Brunei tahun lalu. Dia juga pernah memenangi anugerah World Changer Award dan meraih tempat ketiga pertandingan cerita animasi anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurut pengarah KV Keningau Johari Sabin, beliau berasa bangga atas pencapaian Aizat dan menghargai sokongan guru serta kedua ibu bapanya. Tahun ini sekali lagi kita menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos secara norma baharu susulan wabak pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Namun semangat patriotisme perlu sentiasa kekal pada setiap rakyat Malaysia, terutamanya golongan pelajar dalam menyemai rasa cinta dan sayang kepada negara kita. Atas sebab itu, Sekolah Kebangsaan Kampung Tunku Petaling Jaya tidak mahu terlepas menyemarakkan Bulan Kemerdekaan dengan melancarkan program itu secara dalam talian. Majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah SK Kampung Tunku berlangsung siang tadi. Menurut Guru Besar Rosmawati Matsum, tema kemerdekaan pada tahun ini iaitu Malaysia Prihatin, selari dengan situasi semasa yang melanda negara. Walaupun begitu, program ini diharap dapat melahirkan warga sekolah yang cintakan negara, pada masa sama mengamalkan sikap prihatin sesama sendiri. Kita juga berharap agar murid-murid ini dapat menghayati semangat juang yang tinggi, pejuang kemerdekaan kita yang terdahulu, nenek moyang kita yang menuntut kemerdekaan negara. Mereka telah mengharungi berbagai-bagai cabaran yang penuh ranjau dan berliku. Semoga perjuangan mereka kita dapat jadikan iktibar dan memberi inspirasi kepada kita semua. Jelasnya ketika ini semua rakyat Malaysia mengalami situasi yang sama, terpaksa berjuang menentang musuh yang sukar dilihat dan amat berbahaya. Justru kecekalan dan kekuatan adalah kunci utama dalam memerangi wabak pandemik COVID-19 bersama-sama. Pihak sekolah juga berharap supaya program Bulan Kemerdekaan ini dapat membangkitkan semangat solidariti dalam kalangan murid-murid. Rosmawati berkata terdapat pelbagai pertandingan yang diadakan sepanjang Bulan Kemerdekaan bagi murid-murid tahun 1 hingga 6. Ia termasuk pertandingan kibarkan bendera, pertandingan melukis bendera Malaysia, nyanyian lagu solo, pertandingan pidato dan banyak lagi. Aktiviti tersebut akan diadakan secara dalam talian dan pelbagai hadiah menanti para peserta. Sementara itu, Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong Kedah juga mengambil peluang mengajukan majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan secara maya. Bertemakan Malaysia Prihatin, program itu bertujuan mengenang kembali sejarah pejuang negara sekaligus meraihkan kemerdekaan kali ke-64. Menurut Pengetua SMK Bidong Ibrahim Hussein, semangat patriotisme merupakan elemen penting dalam usaha menjayakan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini walaupun secara dalam talian. Matlamat program-program ini disusun adalah untuk memastikan semangat kemerdekaan dan semangat patriotisme terus dihayati oleh semua. Jadi program-program ini tidak akan memberi apa-apa makna sekiranya tidak mendapat sambutan dan kerjasama, khususnya di kalangan pelajar dan di kalangan murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong. Selain itu, program tersebut turut bertujuan memupuk semangat perpaduan antara kaum dalam kalangan warga sekolah, pada masa sama melahirkan para pelajar yang berketerampilan serta berani berhadapan dengan khalayak ramai. Antara aktiviti yang telah dirancang sehingga 9 September adalah Forum Kemerdekaan, program info sejarah dan pertandingan berbentuk ko-akademik. Penglibatan para pelajar terbahagi kepada 3 kategori, termasuk kategori menengah atas iaitu bagi pelajar tingkatan 4 dan 5, kategori menengah rendah iaitu pelajar peralihan dan kategori pelajar tingkatan 6. Hadiah wang tunai dan sijil menanti para pemenang. Manakala markah pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum PAJSK akan diberikan kepada 5 peserta bertuah.
Kembali di Buletin Didik, Kementerian Kesihatan KKM meluluskan pemberian vaksin kepada individu berusia 12 hingga 17 tahun mulai 15 September depan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bagaimanapun berkata, inisiatif melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan itu hanya terbuka kepada dua golongan yang ditetapkan. Melalui perkeliling bertarikh semalam, beliau menjelaskan mereka adalah individu berusia 12 hingga 15 tahun yang mempunyai masalah kesihatan tertentu serta semua individu berusia 16 dan 17 tahun dengan atau tanpa mempunyai masalah kesihatan tertentu. Tambahnya, implementasi pemberian itu juga bergantung kepada bekalan vaksin semasa. 3 kategori remaja yang mempunyai masalah kesihatan tertentu perlu menjalani penilaian pra-vaksinasi dan akan menerima vaksin di hospital atau institusi perubatan jika sesuai. Mereka adalah individu yang mempunyai sejarah alahan yang teruk serta individu yang mengalami kelemahan sistem imun disebabkan oleh penyakit atau rawatan diterima. Turut perlu dinilai individu yang menerima rawatan ubat pencair darah atau mempunyai masalah kesihatan berkaitan pendarahan. Sementara itu, Menteri Penyelarasnya Khairi Jamaluddin menerusi satu ucapan di laman Twitter berkata, perincian pemberian dan kaedah pelaksanaan vaksinasi kepada kumpulan itu akan diumumkan minggu hadapan. Pengumuman yang akan dibuat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV itu jelasnya selari dengan perkeliling dan garis panduan klinikal terkini itu. Kes baru COVID-19 masih mencatatkan angka tinggi melebihi 20,000 dengan 21,468 kes dilaporkan hari ini, menjadikan keseluruhan kes positif kini sudah melebihi 1.36 juta. Manakala 277 kes kematian direkodkan hari ini, menjadikan jumlah maut kini 11,968 orang. Selangor terus merekodkan kes harian tertinggi iaitu 7,449 kes. Diikuti Kuala Lumpur yang mencatat kes kedua tertinggi dengan 2,183 kes. 5 negeri, Kedah, Pulau Pinang, Johor, Kelantan dan Sabah pula mencatat kes positif melebihi 1,000. 6 negeri mencatat kes di bawah 1,000. Manakala Perlis, Putrajaya dan Labuan kekal di bawah 100 kes. Maklumat tidak tepat, kabar angin serta teori konspirasi berkaitan COVID-19 yang disebarkan orang ramai serta media sosial antara aspek utama yang perlu dibendung segera. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata ia bagi mengelak usaha membendung pandemik itu menjadi tidak proaktif dalam jangka masa pendek atau panjang. Tegas Datuk Seri Dr. Adham, perkara itu berlaku ketika COVID-19 tercetus seiring dengan trend terkini yang kebanyakannya didominasi media sosial. Justru amat penting bagi memastikan konsistensi pemesejan kesihatan awam selain peningkatan dana bagi semakan fakta sebagai langkah pertama mencegah masalah itu. Beliau juga menyifatkan keperluan bagi kajian semula ke atas dasar peraturan dan garis panduan mengenai hak kebebasan dilihat tidak dapat dielakkan ketika pasca COVID-19. Perhaps this is an outcome of the pandemic taking place during the social media age. Social media platforms have responded to the majority of social media posts related false by fact checker by removing them or attaching various warning. Facebook has recently announced its policy on COVID-19 related misinformation. Facebook will remove posts with false claims about all vaccines. Dalam pada itu, kesihatan mental juga jelas beliau. Antara aspek yang perlu ditekankan bukan sahaja membabitkan petugas barisan hadapan tetapi masyarakat keseluruhannya. Oleh itu, strategi berkesan dalam mengurus psikologi manusia terutamanya kesihatan mental sangat penting bagi memastikan penularan COVID-19 dapat diputuskan. Datuk Seri Dr. Adham berkata demikian dalam ucap tama pada Persidangan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan 2021 bertema mempercepat transformasi sistem kesihatan ketika pandemik, cabaran dan peluang secara maya siang tadi. Memperkasa dan memacu pendidikan di era pembelajaran digital, perkara yang paling penting dalam memastikan pendidikan berkualiti disampaikan dalam apa juga pendekatan. Integrasi di antara teknologi maklumat dan komunikasi ICT akan membantu pendidik yang berevolusi dan mampu untuk memenuhi keperluan global. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mengambil inisiatif tersebut dengan menawarkan program sarjana pendidikan UKM Eksekutif.
Menurut Timbalan Dekan Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat Fakulti Pendidikan UKM, Dr. Muhammad Yusof Muhammad Noor, pihak UKM sentiasa membuat kajian dan menitik beratkan tahap kompetitif para pelajar dalam sesuatu kursus demi menjamin kebolehpasaran mereka di alam pekerjaan. Kualiti sesebuah universiti itu dia akan bergantung of course lah kepada profesor-profesornya yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, kaedah pengajaran yang sesuai dengan tuan pelajar. Tetapi di samping itu sudah semestinya fakulti juga perlu mempunyai program yang sangat baik dan terancang. Untuk peringkat prasarjana, kita sentiasa membuat kajian tahap kompetitif pelajar kita. Misalnya selepas 6 bulan pertama mereka graduate, adakah mereka mendapat peluang pekerjaan, employability. Itu sentiasa menjadi cabaran kepada kami. Jadi untuk memastikan pelajar kami boleh berdaya saing, kita merangka program yang relevan dengan keperluan industri pendidikan. Selain itu, latihan industri di luar konteks pendidikan turut diketengahkan seawal semester ketiga pembelajaran. Ini menjadikan UKM antara universiti yang menawarkan dua latihan, iaitu latihan industri dan latihan praktikum, sebagai usaha mengelakkan para pelajar berada dalam tempoh pengangguran terlalu lama dek kerana saingan kursus sedia ada. Mereka boleh memilih mana-mana industri, agensi bukan pendidikan untuk melalui latihan industri, dan dia satu program yang wajib. Tujuan kita untuk meningkatkan daya saing pelajar kita bukan hanya dalam bidang pendidikan. Sebab kita fikirkan in case kalau kita tidak ada peluang di peringkat untuk menempatkan diri di institusi pendidikan, mereka ada keupayaan untuk mengisi keperluan guna tenaga manusia di lain-lain industri. UKM turut bercadang meluaskan pendedahan amalan pengajaran kepada para pelajar dengan menghantar mereka ke luar negara. Pengambilan bagi program Sarjana Pendidikan UKM Eksekutif telah dibuka sekarang hingga 31 Oktober dan ia akan dijalankan semasa cuti sekolah. Antara bidang yang ditawarkan termasuk pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, pengurusan sukan, psikologi pendidikan, pendidikan perniagaan dan keusahawanan serta banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, para pelajar boleh layari laman web yang tertera. Untuk menjadi pelajar cemerlang, bijak bukan segala-gala, tetapi yang paling penting sekali adalah kesungguhan dan juga sikap tidak putus asa di saat kita diuji dan dicabar di dalam proses pembelajaran kita. Jadi, jadilah pelajar yang sentiasa bersungguh-sungguh untuk menjadi insan yang cemerlang, sentiasa bersungguh-sungguh untuk belajar. InsyaAllah anda pasti menjadi pelajar dan juga insan yang cemerlang. Jaga diri, hiasi pribadi. Masih di Buletin Didik, ke laporan sukan. Semangat kelab terkemuka Perancis Paris Saint-Germain PSG untuk mengharungi Ligue 1 musim ini kian bersemarak dengan kemunculan bintang barunya Lionel Messi di padang latihan. Messi dijangka membuat penampilan sulung bersama PSG menentang Strasbourg pada Ahad ini. Ketibaan Messi di pusat latihan PSG disambut jurulatih Mauricio Pochettino. Messi kemudiannya beramah mesra dengan rakan-rakan sepasukan di gimnasium, antaranya Neymar, Kylian Mbappe, Keylor Navas dan Sergio Ramos yang pernah mengharungi saingan La Liga musim lalu. 6 kali dianugerahkan Ballon d'Or selaku pemain terbaik dunia. Messi kemudiannya turun ke padang latihan. Ia sekaligus sesi latihan pertama Messi sejak kembalinya dari bercuti selepas mengetuai Argentina menjuarai Copa America pada 11 Julai lalu. PSG akan berdepan Strasbourg di arena sendiri pada aksi kedua Liga selepas membuka kempen menewaskan Troyes 1-0. Dan kini terpulang kepada percaturan jurulatih Pochettino sama ada akan menurunkan Messi atau sebaliknya. Beralih ke perkembangan bola sepak Liga J. Yokohama F. Marinos meneruskan tekanan ke atas pendahulu Liga Kawasaki Frontale ia selepas menewaskan Nagoya Grampus. Beraksi di arena sendiri Stadium Mitsuzawa, Yokohama membuka jaringan seawal minit ke-13 menerusi tandukan Kenyu Sugimoto meskipun dikerumuni benteng Nagoya. Asalkan bertali arus Yokohama yang bersandarkan kelincahan Marcos Junior memaksa pertahanan Nagoya melakukan halangan keras. Kekasaran ke atas Junior pada minit ke-31 menghadiahkan sepakan penalti buat tuan rumah. Tiada masalah buat Junior yang mengambil sendiri sepakan itu untuk gol kedua Yokohama.
Kemenangan 2-0 menyaksikan Yokohama kini mengumpul 53 mata, ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu liga Kawasaki Frontale. Beralih ke tenis Toronto Masters, pemain Perancis Kyle Monfils menewaskan pemain bukan pilihan Frances Tiafoe dari Amerika Syarikat untuk mara ke suku akhir. Menang mudah 6-1 pada set pertama. Monfils dipaksa bekerja keras oleh Tiafoe sebelum menamatkan set kedua 7-6. Pilihan ketujuh Hubert Hurkacz pula berdepan Nicolas Basilashvili dari Georgia. Hurkacz ditentang hebat sebelum lega mara ke suku akhir dengan kemenangan 6-4, 6-4. Sementara itu, 22 pasukan diperkenalkan menjelang perlumbaan basikal jelajah Sepanyol kali ke-76. Antara yang menjadi tumpuan skuad Jumbo Visma yang diperkuatkan pelumba Slovenia Primož Roglic yang memenangi emas Olimpik acara ujian masa. Pasukan Ineos Grenadiers juga turut digeruni kali ini dengan gandingan pelumba handalan yang diketuai juara Olimpik lebuh raya Richard Carapaz dari Ecuador. Perlumbaan jadual bermula esok dengan peringkat pertama daripada 21 keseluruhan membabitkan acara ujian masa sejauh 7.1 km mengelilingi Burgos. Dalam pada itu ada kejutan menjelang kejuaraan motosikal Grand Prix Austria apabila pasukan dari Itali Monster Energy Yamaha menggantung pelumbanya Maverick Vinales. Pelumba Sepanyol itu digantung berdasarkan tema pengendalian motosikal yang tidak dapat dijelaskan ketika GP Styrian. Vinales gagal menghabiskan perlumbaan dengan alasan mengalami banyak gangguan elektronik. Pasukan membuat kesimpulan tindakan penunggang itu boleh menyebabkan kerosakan yang signifikan pada jentera YZR M1 selain mendatangkan bahaya kepada dirinya dan pelumba lain. Tarikh permohonan untuk menyertai program Jenis Negara di Pusat Anak Jenis Negara seluruh Malaysia dilanjutkan sehingga 15 Oktober 2021. Maklumat lanjut layari laman Facebook Kementerian Pendidikan Malaysia. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia, Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021 Sejarah serta bimbing tingkatan 5 bagi mata pelajaran perniagaan dan bahasa Inggeris. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua, hanya di Didik TV KPM. Visual gaya bebas pogo stick mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum. Thank you.